Pelbagai cerita telah kami sampaikan. Banyak pengalaman yang telah kami alami. Segalanya untuk tontonan anda semua. Kali ini Detik 12 Malam berada di selatan tanah air, di sebuah lokasi yang tidak berpenghuni lagi. Di sinilah terletaknya penjara ketiga tertua di Malaysia, iaitu Penjara Air Molek Johor atau lebih dikenali dengan Kota Jail. Kalau tak dipecahkan ruyung, mana nak dapatkan sagunya? Jadi saya akan tanyakan sendiri kepada bekas warden penjara bagi mendapatkan info tepat tentang sejarah dan latar belakang lokasi ini. Abang Man, kalau tak keberatan boleh kongsikan dengan kami sejarah ataupun latar belakang penjara ni. Penjara ni dibina pada 1882 dan dibuka 1883. Itu tempoh pembinaannya lah. Ketika zaman British, berapa ramai banduan yang diletakkan di tempat ni? Masa zaman tu dia tak ramai sangat lah, 200 lebih macam gitulah. Kalau ikutkan banduan yang macam mana ada dekat dalam ni? Daripada tahanan, kemudian daripada hukuman yang jatuh hukum tu, daripada yang hukuman 1 hari sampai mati dalam penjara lah. Maksudnya semua hidup, semua hayat. Itu termasuklah dengan hukuman gantung. Bila penjara ni ditutup? 30 Ogos 2005. 2005. Selepas lebih pada 120 tahun dah tu kan? Betul. Jadi selepas ditutup tu, apa yang berlaku dekat penjara ni bang? Penjara ada pameran ataupun pelancong-pelancong. Oh, dibuka untuk orang ramai Ya, ya. Tapi sekejap benda tu. Tak lama. Abang Man? Ya. Boleh Abang Man kongsikan sedikit Abang Man punya tugas di kompleks penjara ni? Peringkat awal tu saya JD, tugasan apa pun yang diarahkan tu maknanya semua saya dapat rasa lah, kena rasa lah dulu. Semenjak tahun bila tu? 87. Selepas confirm tu baru saya masuk tugas khas. UTK ataupun UKP lah, Unit Keselamatan Penjara. Selepas tu pula saya ikut latihan sepak rotan sampai ke dilantik sebagai jurulatih. Tempoh sebat ataupun pengalaman menyebat banduan-banduan ni, adakah itu bagi Abang Man satu, yalah bukan semua orang boleh sebat orang ni, kena kuat hati, kena keras hati, kena kering hati jugalah orang cakap kan? Betul. Cuma kita nawaitu kita tu kita jalankan tugas. Kita tak boleh rasa geram. Kita tak boleh macam dendam ke geram ke, tak boleh. Kesian sangat, kesian pun tak boleh. Sebab nawaitu kita tu kita jalankan tugas. Tapi memang betul ada cara sebat. Betul. Suatu niat pun tak boleh nak bertentangan dengan emosi Betul. Macam pengalaman tu pula macam-macam jugalah kita jumpa ni, banduan-banduan yang kena sebat ni. Ya maklumlah benda tu sakit. Yang terpekik, terlolong, melaung kan, panggil mak bapak, yang terberak, terkencing, semua ada. Ada juga yang selit-selit dengan ilmu dia, pukul tak berkesan, ada. Ada juga Abang Man? Ada. Semua saya jumpa tu. Abang Man, kalau tak keberatan boleh kongsikan kompleks-kompleks yang ada dalam penjara ni. Macam belakang kita ni bengkel handicraft. Okey. Yang depan ni bengkel kayu, sebelah depan tu bengkel jahit. Dan belakang yang handicraft ni pula Adobe. Oh, belakang ni ada Adobe? Adobe. Yang bangunan ni bangunan apa? Oh, yang ini yang kecil ni mahkamah. Berapa banyak sel banduan ataupun bangunan untuk tahanan-tahanan dekat sini? Oh, banyak, dalam banyak. Ada blok riman, blok A ni je dah 4. Sebelah atas semua yang dah jatuh hukum lah. Yang bawah ni untuk riman lah. Berapa sel ada?
Kalau yang tengah tu ada 80 bilik. 80 bilik. Berapa atas, tahanan? Atas bawah. Oh, ada 2 tingkat? Ada 2 tingkat. Tepi ni pun riman juga, sama semua yang belum jatuh hukum. Kena masih untuk tunggu perbicaraan. Okey. Dan sebelah atas dia pun riman juga. Tapi dihaskan hanya untuk tahanan Islam lah, sebab dia orang solat, belajar solat, semua tepi ni. Oh, ada dibahagikan lah. Kalau yang 2 tingkat tu majoritinya Cina lah. Okey, ada tahanan untuk wanita ke kat sini? Oh, tak ada. Tak ada. Tak ada. Memang khas untuk lelaki saja. Kalau zaman dulu, masa zaman-zaman Jepun tu, kalau bahagian belakang sana memang ada tempat tahanan wanita lah. Tapi itulah tak ramai. Sebab dulu pun lebih kurang master pun baru 200 lebih macam itu je kan. Jadi untuk tahanan yang digantung ada tak bilik gantung dekat sini, Abang Man? Ada blok bilik gantung. Jadi mana-mana banduan yang dah jatuh hukum, kita simpan kat bilik gantung, then kita hantar ke Kajang. Tapi sebab dekat sini dah tak ada jalan hukum, dah tak ada dah. Betul ke ada sebuah perigi yang dikatakan masa zaman Jepun, zaman Jeneral Yamashita, perigi itu dikatakan ada proses pancung dekat situ. Betul ke? Ya, betul. Betul, Abang Man? Mengikut cerita, untuk sejarah memang betul ada. Kat mana tu? Ada dia bahagian atas, bahagian belakang ni, dekat padang kawat ni ada. Dekat atas tu lah? Boleh Abang Man tunjuk dekat saya? InsyaAllah boleh. Boleh? Boleh. Boleh? Tengok saya. Ni kawasan perigi tu, Bang kan? Betul. Apa cerita dekat perigi ni? Apa yang saya tahu, mengikut sejarah tu dulu Jepun ni kalau dia hukum pancung kepala kat situ lah. Dekat sini Kat perigi tu. Zaman tu saya pun belum ada. Jadi kesahihan dia tu kita tak pastilah. Tapi apa yang mengikut sejarah, cerita tu memang macam tu lah. Potong kepala dekat perigi tu. Ketika nak turun dalam beberapa langkah, saya terdengar ada suara beberapa orang sedang berborak di atas salah ni. Bila saya cek ni, saya tengok memang tak ada orang dan gelap sunyi. Masa nak keluar tu, depan mata. Abang Man, ada tak pengalaman yang mengerikan, menyeramkan berlaku dekat penjara ni? Ada juga. Banyak juga kalau nak ikut kan. Banyak Cuma kadang-kadang benda ni kita tak share, kita tak kongsi dengan kawan. Itu juga sebelum tu. Kalau Abang Man punya pengalaman sendiri? Paling seram semasa saya buat rondaan di luar lah. Antara pos ke pos ni, masa tu saya kerja malam. 11 sampai pukul 1 baru kita kerja, dan itulah 2 jam berlatih. Jadi masa 11 sampai pukul 1 tu, jadi masa saya ronda tu, saya nampak lah sosok yang bagi saya seram lah. Sebab dia keluar daripada tembok. Benda tu pun seakan-akan nampak tak nampak lah. Tapi clear nampak yang benda tu adalah sosok macam seorang perempuan yang tengah dukung baby. Dia tunduk macam ni, rambut dia turun macam tu kan. Perempuan tu. Keadaan dia pegang baby macam ni. Masa tu apa perasaan Abang Man? Macam biasalah, kalau siapa nampak pun mestilah. Nak lari pun tak boleh, nak apa pun kan. Sebab sebelah luar tembok tu pun pagar. Nak lari pun nak lari ke mana dah tak boleh dah. Sebab kita dah dalam kawasan pagar. Kemudian bacalah apa yang patut untuk Islam kan. Alhamdulillah, dia masuk semula. Masuk semula? Pergi ke mana? Hilang macam tu, dia masuk, dia rapat ke tembok tu terus hilang. Asalnya pun masa kita lalu tu, kita dah dengar bunyi kaca jatuh. Bunyi kaca jatuh? Kaca jatuh. Tanda-tanda dia lah? Daripada tembok tu. Yang kita tengok, ingatkan kaca tu jatuh mungkin musang ke, burung ke ataupun binatang. Tapi bila kita tengok kawat duri tu dia bergoyang, berubah. So kita tengok tak ada apa-apa. Suluh tak ada apa-apa. Tapi bila kita nak melangkah depan tu, tengok dia keluar. Dia macam kabur-kabur saja, sama-sama dia keluar. Penampakan tu lama tak, Bang? Ada dalam berapa second lah. Kemudian selepas baca apa yang patut pula, dia pun bertukar arah. Kemudian dia masuk rapat balik ke dinding lah. Dari sudut yang berlainan, ada kisah yang berbeza. Jika tadi ceritanya daripada warden penjara ini, kali ini saya berkesempatan menemu bual seorang bekas tahanan yang pernah mendiami penjara ini. Long, boleh Along kongsikan sikit tak? Sebelum ni,
Alung pernah masuk ke sini sebagai apa? Saya pernah duduk dekat sini sebagai banduan lah. Tapi reman. Sempat Sempat rasa bang. Selama 2 bulan. 2 bulan? Tahun bila tu? Tahun 2009. Bukan dah tutup ke sebenarnya? Belum. Dia pernah ditutup dan dibuka semula. Jadi sebelum itu masuk kerana ada hukuman. Ada atas dasar tahanan. Tapi sekarang ni masuk atas dasar apa? Okey, saya kali kedua saya masuk untuk kali pertama sebagai tahanan, kali kedua sebagai explorer. Ada sampailah yang terbaru saya masuk. Selama setahun saya tak jejakkan kaki saya dekat penjara Molek ni. Itulah berlaku. Masuk berapa ramai? Masa tu saya masuk dengan sahabat saya dalam 4 orang. Ramai juga. Masa tu kami buat stay down dekat kawasan tu. Tujuan tu untuk rasakan untuk buat record dengan rasa sendiri feel tentang lokasi tu lah. Bila berlaku benda tu, yelah mata kita bila waktu malam kan sensitif. Waktu tu saya dekat kawasan tahanan akhir. Mata saya, pandangan saya ni terlihat kelibat dari arah kanan. Dia berdiri menghadap ke saya. Rupa dia berpakaian baju banduan. Baju banduan. Lepas saya tengok toleh kiri, lepas tu toleh kanan tu, saya tanya pada sahabat saya, nampak tak? Dia cakap dia pun nampak. Dalam waktu yang sama, sahabat saya ni dia buat live. So dia tanya audience dia pun nampak. Maknanya benda ni bukan mainan mata lagi lah. Memang seram lah. Confirm nampak. Memang jelas. Lepas tu, lepas jadi yang tu, saya ajak sahabat saya keluar. Masa nak keluar tu, depan mata. Dia timbul depan mata. Tunjukkan diri dia. So macam mana yang bila dia timbul tu kat depan, dia muncul kat depan tiba-tiba tu, apa yang dia buat? Tutup muka lah. Tutup muka, lama juga. Redakan diri dulu, turunkan tangan, tengok dah clear, ajak kawan-kawan jalan lah. Terus gerak lah? Terus gerak, aku tak tunggu. Sebab yelah, dengar tempat tu, ada yang cakap tempat tu tempat mandi mayat pun ada, banduan akhir pun ada. So bila based on story tu je, seram. Okey Long, terima kasih ya kongsi pengalaman boleh tunjuk tempat yang awak nampak? Boleh bang, bawah ni bang. Okey, jom. Okay, memang seram lah tempat ni. Memang seram Merasai sendiri pengalaman mistik adalah ciri-ciri bagi seseorang yang ingin menerokai tempat baru sebegini. Explorer AY sekali lagi bersama dengan Detik 12 Malam bagi menceritakan kisah misteri beliau ketika memasuki penjara Air Molek ini setelah ianya tidak beroperasi lagi. Why? Jamie, apa yang membuatkan awak nak datang ke kawasan penjara ni? Sebetulnya saya memang sangat tertarik tempat penjara yang diberikan nama penjara ni sebab memang kawasan ini sangat unik dan tambah-tambah lagi ada tinggalan sejarah dan pastinya gangguan yang pernah berlaku di sini dahululah. Kalau tengokkan rating, berapa dia punya kemarkahan yang awak letak? Saya boleh bagi 8/10. Ui, tinggi. Boleh tahan juga ni. Kenapa? Seram sangat ke? Sebab saya sendiri mengalami gangguan dekat sini, walaupun tak nampak secara jelas ni, tapi saya dapat rasa semasa saya membuat rakaman dekat sini sampai saya balik ke parking. Cuba cerita apa awak punya pengalaman. Baik Mi, masa saya membuat rakaman pada waktu tersebut, jadi masa tu sedikit sebanyak ada gangguan kamera lah, tapi saya betulkan balik, mungkin bateri tak masuk betul dan rakaman tu pun masih belum bermula lagi Mi. Dan semasa saya dah nak mulakan rakaman, terdengar ada satu dentuman pintu besi tak jauh daripada sini, tapi sangat kuat lah. Tapi dia bukan kawasan sel sini, tapi dia mungkin di belah hujung sana ataupun di bangunan ataupun di sebelah bangunan sebelah. Maksudnya pintu ni tutup dengan sendirinya? Saya pun tak pasti sama ada ditutup ataupun tutup dengan sendiri. Masa masuk seorang ke berdua? Saya seorang Mi. Jadi ada kejadian lain? Kejadian yang kedua Mi, semasa saya nak turun saja tangga sel ni, jadi ada 2 tingkat kan. Ketika nak turun dalam beberapa langkah, saya terdengar ada suara beberapa orang sedang berborak di atas sel. Berborak Berborak. Suara lelaki ke? Suara perempuan? Suara lelaki Mi. Dan untuk saya nak memastikan, saya naik balik untuk melihat adakah sesiapa yang berada di dalam sel. Mungkin saya fikir kawan-kawan saya ke ataupun siapa saja. Saya cuba naiklah tengok untuk pastikan sama ada orang atau tidak. Nampak tak? Bila saya cek ni, saya tengok memang tak ada orang dan gelap sunyi. Tiba-tiba macam ada bayang dekat pintu masuk menara nombor 3 ni
macam ada sesuatu yang merempuh masa saya nak keluar daripada pagar ni. Dalam kamera nampak dengan kaki macam tu. Mistik dan misteri adalah punca lokasi ini dipilih. Persoalannya, adakah ianya realiti ataupun sekadar buah mulut yang dijaja? Detik 12 malam akan menyiasat sama ada ianya benar-benar berlaku. Kita mulakan siasatan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang ni kita akan masuk ke kawasan perigi. Abang ni okey ke Abang ni? Okey. Sekarang saya dah sampai dekat perigi Yamashita. Jadi ada beberapa perigi dekat sini. Kita tengok, kita rasa dulu. Kita check. Okey. Macam ada sesuatu yang merempuh masa saya nak keluar daripada pagar ni. Jadi macam ada jatuhan titisan air yang secara serentak daripada atas pokok. Saya tak pasti apa benda dia. Okey, satu pengalaman yang agak mendebarkan dekat pergi Yamashita. Tak ada penampakan apa-apa. Cuma macam ada orang ikut daripada belakang. Saya cuba buat siasatan di bangunan blok. Saya fikir blok B. Okey, saya menuju ke sel blok B. Sekarang ni kita dah masuk kawasan blok B ni. Dia ada bahang sikit, aura dia lain. Okey. Jadi dekat sini ada beberapa kejadian. Kejadian-kejadian yang pelik dan menyeramkan berlaku kepada warden, kepada tahanan, kepada explorer yang pernah jelajah teroka tempat ni. Ada macam-macam coretan, tambalan. Kalau jelas ni, ini adalah kalender. Okey. Ni sekarang ni saya masuk di dalam salah satu sel. Ada macam-macam yang diorang lukis daripada penghuni-penghuni tahanan ni. Penghuni sel. Tengok tu. Sekarang ni bau kemenyan lah. Sel nombor 2 dekat bawah. Tiba-tiba bau kemenyan lah. Tiba senyap sunyi. Tiba-tiba senyap sunyi. Masih ada lagi. Bau tu sekali imbas je datang. Sekali imbas je. Okay, proceed next location. Weh, apa tu? Ada macam sesuatu bayang dekat pintu masuk menara nombor 3. Tiba-tiba macam ada bayang dekat pintu masuk menara nombor 3 ni. Siapa tu? Main besar dekat sini. Weh, meremang bulu roma ni. Dia macam tadi ada bayangan susuk dekat pintu masuk pintu nombor 3 ni. Pastikan kamera record Ali. Okey. Saya cuba menyiasat pintu pos nombor 3. Tapi bateri kamera ni tinggal 1 lah. Takut terputus rakaman lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bateri 1 bar. Kau tahu apa aku jumpa dekat Menara 3? Kongsikan kita tahu. Memang ada lembaga kat situ. Aku perasan aku nampak macam, weh, apa tu? Dekat pintu masuk Menara Pos 3. Dia rasa apa tau? Dia rasa macam selepas dari satu tempat ke satu tempat, explore. Semenjak daripada lokasi klinik yang sebetulnya, tempat sebat, ruang sebat. Dia punya rush tu lain lah. Adrenaline rush tu macam buak-buak. Dah sampai tangga yang terakhir. Kau tahu dalam kamera ada lembaga siap. Dalam kamera nampak dengan kaki macam tu.
Dan bau dia bau yang agak biasa orang dengar ke bau tu. Bau macam colok, bau sesuatu yang dibakar. Kemudian aku nak double confirmkan balik. Siapa tu? Aku panggil. Kemudian dia bangun siap. Ada orang kat situ. Lepas tu aku panggil dia macam bergerak. Tapi aku rasa tu orang lah. Aku rasa tu orang. Tapi kalau orang duduk dekat kawasan yang kotor macam tu, mungkin dia nak tumpang tidur. Tapi mungkin itulah tempat yang mungkin ada setakat tu. Jadi, kesimpulannya lah. Mungkin tempat tinggal ni, bangunan tinggal ni ada makhluk lain yang duduk. Ada gangguan. Jadi Detik 12 Malam menutup siasatan dengan satu kesimpulan bahawa tempat ni mungkin ada penghuninya sendiri. Bau, deria pendengaran, apa yang saya rasa itu anda nilai sendiri. Sebagai penonton, anda ada pendapat sendiri. Detik 12 Malam, check in, sekarang check out.